Didik TV KPM. Mak, rindu ni. Yana rindu kat Mak. Okey, hujung minggu ni Mak, Yana janji Yana balik kampung, okey? Mak masak sedap tau. Okey, jumpa lagi nanti Mak, hujung minggu ni. Confirm. Jadi. Bye Mak. Wih, seronoknya nak balik kampung. Hai Azura. Hei cikgu. Ya, apa khabar? Sehat cikgu. Cikgu sihat? Sihat. Tadi you cakap dengan siapa tadi? Oh, saya cakap dengan mak saya kat kampung, cikgu. Okey. So, you jadi tak balik kampung? Jadi, cikgu, kampung saya kat Kota Baru. Hujung minggu ni saya balik, cikgu. Baguslah itu. Itu tanda sayang pada mak. Mestilah, cikgu. Lepas tu dia juga tanda anda ada ciri rohani kerohanian, nilai kerohanian. Ciri nilai kerohanian? Hai, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Mendengar Atas 2022 di Didik TV KPM bersama saya, Kak Zura. Okey, hari ini kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 5. Tajuknya ialah nilai kerohanian. Jadi bersama kita di studio sekarang ni, kita nak belajar bersama dengan Cikgu Suresh. Hai Cikgu. Hai. Dan untuk jurubahasa kita ialah Cikgu Lee Sing Kiat dari Sekolah Pendidikan Khas Jalan Pil, Ceras, Kuala Lumpur. Okey Cikgu. Cikgu sihat Cikgu? Sihat. Tak sabar nak belajar ni Cikgu. Jadi bersama kita Cikgu, ada murid-murid dalam talian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pusat Bandar Puchong 1 Cikgu. Boleh Cikgu perkenalkan? Boleh. Okey, yang pertama itu Xuan Yan. Xuan Lin. Okey. Hai, Xuan Lin. Hai Xuan. Okey, diikuti dengan saudari Tivia. Hai Tivia. Hai. Okey, yang seterusnya saudari Rina. Hai Rina. Hai Rina. Okey, yang terakhir itu adalah saudari Vino. Okey. Hai Vino. Semua ceria Cikgu. Semua dah tak sabar ni nak belajar Cikgu untuk tajuk kita hari ini Cikgu, nilai kerohanian. Apa kata kita mulakan kelas kita Cikgu? Okey, sebagai permulaan, cikgu akan paparkan beberapa tajuk berita dan cikgu nak murid-murid cikgu ini bacakan satu demi satulah baca tajuk berita yang cikgu paparkan. Okey. Okey. So, siapa nak baca? Xuan Yan. Siapa nak baca? Angkat tangan. Okey. Xuan baca. Cikgu boleh zoom in tak? Okey. Murid perempuan tingkatan 3 ditahan kerana penyalahgunaan dadah. Okey. Okey, berita yang seterusnya. Okey, Tivia. Remaja belasak adik serang ibu. Okey, berita seterusnya. Berita yang ketiga. Siapa nak baca? Okey, Vino. Murid trauma dibuli rakan. Okey, bagus. Okey, yang terakhir, berita yang terakhir. Tajuk berita terakhir. Okey, Rina. Ketagihan vape dalam kalangan remaja. Okey. So, hari ini cikgu nak tanya pendapat murid-murid sekalian. Okey, apa yang dapat anda rumuskan daripada tajuk berita yang anda perhatikan tadi? Okey. Xuan Yan. Saya berasa terkejut Okey. dengan sikap murid zaman ini.
Okey. kerana mereka terlibat dalam pelbagai gejala sosial. Okey, bagus. Okey, yang seterusnya Tivia, okey, apa pendapat you? Saya rasa sangat kecewa dengan apa yang berita yang cikgu tunjukkan tadi. Remaja pada masa kini, mereka ni kelakuan ganas dan sangat agresif. Saya rasa hal ini disebabkan diorang ni kekurangan kasih sayang dan didikan agama. Okey. So maksudnya boleh tak murid-murid boleh rumuskan tak atau tidak? Tadi dah rumuskan dah. Okey, maka so berita-berita tadi sebenarnya ada kaitan dengan topik yang akan kita belajar pada hari ini. Okey. Nampak topik yang kita akan belajar pada hari ini. So topik dia ada tak any of you ada tak salah seorang boleh teka apa tajuk hari ini? Ada. Okey. Shualin? Kerohanian. Okey, kerohanian. Bagus. Betul ke cikgu? Memang tepat. Pandai tau. Okey, seterusnya cikgu. Okey, so topik yang kita akan belajar hari ini adalah berkaitan dengan nilai kerohanian. So kerohanian ini dapat membentuk individu bermoral. Okey. So di sini cikgu nak tegaskanlah. So kerohanian ini merupakan asas dalam kehidupan individu. Dan rohani, bila kita bincang tentang kerohanian, maka ada 3 elemen yang sangat penting, iaitu yang pertama kebenaran, yang kedua kedamaian, yang ketiga kasih sayang. So dia menjadi asas dalam membentuk individu yang bermoral. So kebenaran itu truthful lah. Lepas tu kedamaian itu always dia kata selalunya kita peaceful saja. Dalam apa situasi pun kita bertenang saja. Nampak, bertenang saja dan penuh dengan kasih sayang. Sebab itu tadi bila Azura nak balik kampung tu, teringat ibu bapa, itulah tanda kasih sayang. So dia ada kaitan dengan elemen kerohanian. Nampak? Okey. Yang perkara yang terakhir yang cikgu nak sebut adalah masyarakat, okey, yang mempunyai pegangan agama dan kepercayaan atau kepercayaan itu memang meyakini bahawa nilai kerohanian ini dapat membantu dalam pembentukan individu bermoral. Okey, cantik. Harapnya murid-murid dalam talian jelas faham apa yang cikgu terangkan. Kat rumah pun harapnya begitu juga tahu. Jadi kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama Kak Zura untuk mendengar atas 2022 mata pelajaran kita hari ini, Pendidikan Moral Tingkatan 5. Tajuknya ialah Nilai Kerohanian. Dan masih lagi kita bersama dengan Cikgu Suresh. Okey Cikgu, sekarang ni apa pula yang kita nak belajar ni Cikgu? Okey, so untuk hari ini kita ada lebih kurang 4 tajuk okey, yang perlu kita belajar. Okey, kita mulakan terus dengan tajuk pertama. Okey. Okey, tajuk pertama yang kita akan belajar adalah berkaitan dengan ciri-ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian. Okey, ciri-ciri dia lah. Okey, so terdapat 7 ciri. Okey, tapi yang asas itu adalah agama. So maksudnya ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian yang pertama adalah individu tersebut akan berpegang teguh kepada ajaran agama atau kepercayaan dan dia akan menyayangi diri dia lah. Dia akan menyayangi diri dia. Lepas itu dia adalah individu yang bersyukur dengan kehidupan, apa saja pemberian Tuhan lah. Lebih kurang macam itulah. Dan dia adalah individu yang akan
saling menghormati ya. So dia menghormati semua insan dan dia bersikap jujur. Dan dia juga adalah insan yang adil dan dia adalah individu yang berani ya menegakkan kebenaran. Okey, so Ayu. So cikgu memang ada bagi tugasan kepada murid. So cikgu nak anda bentangkan apa dapatan anda daripada tajuk dia lah. Okey, so tajuk projek yang cikgu berikan kepada kamu adalah ini projek individu. So saya nak siapa yang dapat tajuk ini, Xuan Lin. Okey, so anda boleh bentang sekarang. Silakan Xuan. Okey Xuan. Hari ini saya akan membentangkan tajuk ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian. Saya akan mulakan dengan ciri pertama. Beliau memiliki sikap saling menghormati, maka dia dapat hidup berbaik-baik dengan semua orang. Ciri yang kedua ialah beliau memiliki ciri berani menegakkan kebenaran. Beliau dapat bertindak dengan berani kerana beliau yakin bahawa dia berada di pihak yang benar. Ciri ketiga ialah beliau memiliki sifat adil. Contohnya, beliau sentiasa dapat mengambil tindakan yang tidak berat sebelah. Ciri keempat ialah berpegang teguh pada ajaran kepercayaan beliau. Oleh itu, dia sentiasa berpegang teguh pada nilai murni yang diajar oleh agamanya. Ciri yang kelima ialah beliau memiliki sikap jujur. Dia sentiasa bercakap benar dan tidak bersikap curang dalam kehidupan. Okey. Ciri keenam ialah beliau sentiasa sayangi diri. Beliau tidak akan menghancurkan diri dengan berbuat jahat. Ciri yang terakhir ialah beliau memiliki ciri bersyukur dengan kehidupan. Beliau akan sentiasa bersyukur dengan apa yang beliau ada. Pembentangan saya telah tamat. Terima kasih. Okey. Okey, terima kasih Xuan. Okey. Xuan Lin, cikgu sangat puas hati dengan pembentangan anda. Okey, anda berhak dapat 5 bintang. Tanya Xuan Lin. Okey, 5 bintang. Okey, perkara pertama itu adalah Xuan Lin, anda dapat huraikan secara terperinci. Sebab dalam buku teks selalunya dia hanya beri fakta saja. Tetapi kehendak soalan selalunya kita perlu huraikan fakta itu secara terperinci. So cikgu amat puas hati, syabash Zain. Okey, so kita pergi ke tajuk seterusnya. Okey, tajuk seterusnya adalah cara meningkatkan nilai kerohanian. Cara dia, bagaimana kita nak meningkatkan nilai kerohanian dalam diri kita. Okey, so terdapat 6 cara yang diberi. Yang pertama adalah, memang tadi kita dah beritahu kerohanian dia tak boleh lari daripada aspek agama. So apa yang kita perlu buat adalah kita kena jadikan ajaran agama atau kepercayaan itu sebagai panduan hidup kita. Selepas itu, tadi ada kamu belajar tentang kerohanian, iaitu salah satu elemen adalah kebenaran. So individu, kalau you nak amalkan nilai kerohanian, maka you kena jalani kehidupan kamu yang benar dari aspek pemikiran, thoughts kamu. Lepas tu perasaan you pun kena benarlah. Tak boleh berlakon-lakonlah, berpura-pura tak boleh. Dan juga perlakuan anda. Semuanya mesti menunjukkan elemen kebenaran. Seterusnya, anda perlu jauhkan diri daripada semua gejala negatif. Dan yang penting itu adalah insan yang bertanggungjawab bawa kita ke muka bumi, iaitu ibu bapa kita, kena taati mereka. Dan seterusnya, kita tak hidup seorang dalam dunia dengan kawan-kawan yang lain pelbagai bangsa. Maka kita kena terima kepelbagaian bangsa dan kita juga
klasifikasikan sebagai khalifah. Maka kita kena melindungi alam sekitar. Nampak? Okey. So, cikgu yang bahagian ini pun cikgu ada bagi tugasan kepada anda. So, cikgu nak dengar pembentangan anda ya. Okey. So, pembelajaran berasaskan projek tadi. So, cara meningkatkan nilai kerohanian. Kita nampak Tivia. Tivia angkat tangan, Okey, cikgu. Tivia angkat tangan. Okey, Tivia, tolong bentangkan apa dapatan anda. Tajuk saya ialah cara meningkatkan nilai kerohanian. Okey, cara pertamanya ialah kita perlu menjadikan ajaran agama sebagai panduan hidup. Hal ini secara tidak langsung membantu kita meneruskan kehidupan seharian berlandaskan ajaran agama. Okey, cara keduanya ialah kita harus sentiasa bersifat terbuka dalam menerima kepelbagaian bangsa di muka bumi ini. Dengan ini, kita dapat menjalinkan hubungan baik sesama manusia. Okey. Cara ketiganya ialah kita haruslah memelihara dan melindungi alam sekitar yang merupakan anugerah Tuhan. Dengan ini kita akan berusaha untuk menjaga keseimbangan flora dan fauna. Seterusnya, cara keempatnya ialah kita perlu menjalani kehidupan yang benar dari aspek pemikiran, perasaan dan perlakuan. Kesannya, kita dapat mempraktikkan nilai kerohanian dalam kehidupan seharian kita. Okey, cara kelimanya ialah kita haruslah mentaati ibu bapa kita. Melalui tindakan ini, kita dapat berkelakuan baik terhadap ibu bapa kita. Akhir sekali, cara yang keenamnya ialah kita wajarlah menjauhkan diri daripada gejala negatif. Sebaliknya, kita hanya perlu melibatkan diri dalam aktiviti yang manfaat. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Terima kasih, Tiva. Tivia, pembentangan Tivia pun Azura memang menarik. Betul, cikgu. Okey. Dan perkara yang sangat penting itu adalah saya sangat gembira melihat anak murid saya yang memang mereka ikut apa yang kita ajar dalam kelas, di mana setiap isi itu perlu dihuraikan secara terperinci. Okey. Dan adik-adik dekat rumah pun bila kita membaca buku teks, so kita ada isi-isi yang diberi dalam buku teks. Yang penting adalah kehendak peperiksaan, sepatutnya anda harus bijak menghuraikan secara terperinci, dan markah yang tinggi itu anda akan diperolehi sekiranya kamu dapat huraikan secara terperinci dan olahan ayat kamu sepatutnya menarik. So saya memang puas hati dengan Tivia dan dia pun berhak dapat 5 bintang. 5 bintang juga, Tivia, tahniah. Nampak tu. Okey, untuk Rina dan juga Venosha, cikgu apa kata sekejap lagi kita bagi mereka berehat sekejap, cikgu, boleh? Okey, kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama Kak Zura untuk hari ini menengah atas 2022. Mata pelajaran yang sama-sama kita belajar ini ialah pendidikan moral. Tajuknya nilai kerohanian. Dan Cikgu Suresh masih lagi orang kata bersemangat nak mengajar murid-murid semua ni. Cikgu, jom cikgu kita teruskan kelas kita, cikgu. Okey Azura, terima kasih Azura. Okey. So tajuk seterusnya adalah kepentingan nilai kerohanian bagi membentuk individu bermoral. Okey, kepentingan dia. Kenapa nilai kerohanian itu penting untuk diri kita? Okey, so kepentingan itu ada 4 kepentingan. Okey, kepentingan yang pertama adalah nilai kerohanian ini bila kita amalkan, maka dia dapat membentuk
kita menjadi insan yang berkepribadian mulia. Nampak? Itu kepentingan yang pertama lah. So bila kita amalkan nilai kerohanian, maka sikap kita, perangai kita semua akan berubah. Lebih kepada berkelakuan beradab sopan, berkelakuan mulia lah maksud dia. Dan setelah itu, kepentingan yang kedua itu, kita dapat elakkan diri kita daripada melakukan semua perkara yang ditegah oleh agama. Nampak? So kita tak beranilah lakukan apa-apa yang dilarang oleh agama kita. Seterusnya, nilai kerohanian ini akan membantu kita menjadi individu yang berfikiran rasional. So, berfikiran rasional maksudnya dalam apa jua tindakan, kita akan tenangkan diri, kita akan fikir baik buruk dia dan baru kita akan laksanakan tindakan kita. Dan setelah itu, yang terakhir itu, kepentingan nilai kerohanian adalah bila kita ada nilai kerohanian, kita akan menjadi suri teladan kepada insan-insan lain bersama kita. So kalau anda mungkin di rumah anda lah, Zain, kamu menjadi insan yang akan dicontohi oleh adik-beradik kamu. Nampak tu. Dan di sekolah kawan-kawan anda akan mencontohi anda disebabkan oleh nilai kerohanian you. Dapat? Okey. So untuk tajuk ini pun cikgu ada bagi tugasan kepada wait tugasan sudah ada yang kat tangan tu cikgu. Okey, yang tu Rina, saudari Rina. Okey, so Rina akan membentangkan kepentingan nilai kerohanian. Okey? Okey Rina, teruskan. Selamat sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kepentingan nilai kerohanian, nilai bagi membentuk individu bermoral. Kepentingan pertama ialah kita dapat membentuk insan yang berkepribadian mulia. Dengan ini, kita akan disayangi dan dihormati oleh orang lain. Kepentingan kedua ialah kita dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Contohnya, melibatkan diri dalam gejala sosial. Dengan ini, kita dapat menikmati kehidupan yang lebih harmoni dan aman. Kepentingan yang ketiga ialah kita dapat melahirkan individu yang berfikiran rasional. Dengan ini, kita dapat membuat keputusan yang betul dan tepat. Kepentingan yang terakhir iaitu kepentingan keempat. Kita dapat menjadi role model kepada orang lain. Dengan ini, kita dapat menjadi sumber inspirasi kepada orang lain, terutamanya rakan-rakan kita. Setakat ini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey. Sama-sama Rina. Okey Rina, terima kasih. Pembentangan yang ringkas tetapi memang padat ya. Okey, so saudari Rina pun cikgu akan bagi 5 bintang juga. Tahniah Rina. Okey, 5 bintang juga. Okey, yang penting itu apa yang saya nampak tadi, huraian memang menarik. Nampak ringkas tetapi menarik, tepat. Setelah itu ada satu perkara yang tadi kita nampak keratan akbar dan sebagainya, dan murid saya pun beritahu tentang perasaan mereka, Azura. So mereka rasa sangat sedih tengok, kecewa dan tengok sikap remaja masa kini. So maksudnya nilai ini sebenarnya sangat penting untuk anda hayati, lepas tu amalkan. Sebab barulah you dapat elakkan diri daripada gejala-gejala negatif. Maksudnya murid-murid sekarang ini sangat mementingkan keseronokan. Keseronokan kadang-kadang keterlaluan seronok sehingga mereka mengabaikan aspek norma masyarakat dia dan sebagainya lah. Okey, nampak tu. So memang pembentangan tadi menarik dan dia cara pembentangan dia dan juga olahan idea dia sangat menarik, sangat tepat.
Okey, terima kasih Rina. Tahniah Okey. Rina. Okey, Okey. seterusnya cikgu. Okey, so topik seterusnya, topik yang terakhirlah. Okey. Okey. Implikasi implikasi pengabaian nilai kerohanian dalam diri individu. So maksudnya sekiranya kita abaikan, neglect, kita tak mau nilai kerohanian. Nilai kerohanian cikgu dah lupa dah. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia spiritual. Okey. Dalam bahasa Melayu pun kita terima juga spiritual. Okey. So kesan pengabaian dia yang pertama adalah dia akan mengubah gaya hidup kita melampaui landasan agama atau kepercayaan. So kita akan maksudnya kita tak dalam batasan kita dah keluar daripada batasan. So banyak elemen negatif yang kita akan dapatlah. So selalunya ingat nilai kerohanian ini amat berkait rapat dengan agama. So bila kita melampaui landasan agama, maksudnya kita mula bersikap materialistik. Understand? Materialistik dan kita maksudnya keseronokan kebendaan macam tu. Lepas tu kita akan mula bersikap terlalu individualistik. Nampak tu? Dan kita mula angkuh, sombong. Lepas tu kita akan abaikan sikap kepribadian mulia dan kita akan ingkari macam tadi cikgu sebut, ingkari norma masyarakat dan kita tak mahu dengar nasihat orang tua atau anggota keluarga kita yang lebih tua, lebih berumur tu dan ini semua akan menjadikan hidup kita tidak tenteram. So kita tak bahagia. Nampak okey, dapat. So ini adalah implikasi dan tajuk ini pun saya suruh murid saya dapatkan info dia dan cikgu nak anda bentangkan. Okey. So saya rasa murid Vinosha. seterusnya adalah Vinosha. Okey, Silakan Vinosha. Selamat sejahtera. Saya ingin membentangkan tentang implikasi pengabaian nilai kerohanian dalam diri individu. Implikasi pertama ialah individu akan bersikap materialistik. Mereka suka mengejar kemewahan dan kebendaan. Seterusnya, implikasi kedua. Individu akan bersikap individualistik di mana mereka hanya pentingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Implikasi ketiga, individu akan mengubah gaya hidup yang melampaui kelandasan agama, di mana mereka mula melakukan pelbagai dosa. Implikasi keempat, individu akan bersikap angkuh dan sombong serta tidak menghormati individu lain. Implikasi kelima, individu akan mengingkari norma masyarakat serta melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan budaya masyarakat setempat. Implikasi keenam, individu tidak mendengar nasihat orang tua. Contohnya nasihat ibu bapa, guru-guru dan nasihat ibu bapa dan guru. Implikasi ketujuh, individu akan mengabaikan sikap berkepribadian mulia. Implikasi terakhir, individu akan menjadikan hidup mereka tidak tenteram serta dihimpit pelbagai masalah. Sekian, terima kasih. Okey, bagus. Terima kasih Vinosha. Okey. Macam mana cikgu? Hari ini semua murid-murid saya memang bersemangat. Betul. Okey. So untuk saudari Vino pun sama. Berapa markah cikgu? cikgu akan bagi 5 bintang juga. Yeay, tahniah Vino. Okey. So semua pembentangan anda adalah menarik. Yang paling penting yang membuatkan saya sangat gembira hari ini adalah anda dapat menghuraikan semua isi yang ada dalam buku teks. Buku teks pun tak ada huraian. So maka mereka mencari huraian sendiri, iktihar sendiri. Bagus. Cikgu sangat bangga dengan murid-murid saya. Baik cikgu, maknanya cikgu puas hatilah kan? Puas hati. Baik. Okey Baik. cikgu, kita berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi setia menonton Didik TV KPM bersama Kak Zura dan juga Cikgu Suresh. Untuk hari ini mata pelajaran Pendidikan Moral tingkatan 5, tajuknya ialah nilai kerohanian. Cikgu, jadi seterusnya Cikgu, apa tajuknya pula yang kita nak belajar sekarang ni Cikgu? Okey. So sebenarnya selepas ini kita ada aktiviti. Aktiviti ini adalah lebih kepada uji minda, tapi dia berkonsepkan dimensi moral. Macam mana tu Cikgu? Dimensi moral. Sebenarnya dimensi moral ini dia ada 3 aspek. Yang pertama itu kita panggil penakulan moral. Maksudnya kita kena berfikirlah. Bila kita nak bertindak, buat tindakan atau keputusan, kita kena berfikir. Berfikir maksudnya kesan baik buruk dia. Okey, selepas tu yang elemen kedua itu kita ada emosi moral. Emosi moral ada emosi means perasaan lah. So bila kita buat perkara yang baik dalam kehidupan, sudah tentu kita rasa sangat gembira. Terutamanya bila kita menolong orang dan kadang-kala orang individu yang menerima bantuan Azura, so kadang-kala kita boleh nampak di riah wajah mereka, mereka sangat rasa syukur, gembira. Betul. Dan mereka juga akan memberi macam blessing lah. So dia kata harap-harap terima kasih cikgu, harap-harap cikgu murah rezeki. Itulah yang kita nak dalam kehidupan kita. Kita nak dapatkan blessing semua orang lah. Nampak tu? So emosi. Lepas tu yang terakhir itu adalah perlakuan moral. Perlakuan moral maksudnya tindakan lah. Okey. So kita balik kepada uji minda berdasarkan dimensi moral. Maka hari ini cikgu akan ajukan 4 soalan. Okey. So kita akan mulakan. Okey. Semua soalan ini berkaitan dengan tajuk berita yang anda baca pada permulaan sesi lah. Okey. So cikgu sepintas lalu macam ulang tayang lah. Ya, okey, nampak tu. Okey. So berita-berita yang anda baca tentang remaja kita, murid-murid kita yang terlibat dalam gejala negatif. Nampak? Okey, nampak tu. Banyak. Okey. So soalan pertama. Yang ni berkaitan dengan dimensi moral, apa tu, yang emosi moral lah. Okey. So apakah perasaan anda setelah membaca tajuk berita tentang kes salah laku remaja? So berikan alasan anda, dan markah yang diberi adalah 3 markah. Okey, so cikgu nak salah seorang daripada anda untuk menjawab soalan yang cikgu ajukan. Siapa nak jawab, angkat siapa tangan. nak jawab, angkat tangan. Nampak? Okey, Xuanlin. Okey. Saya berasa kecewa Okey. kerana remaja tidak mementingkan pelajaran dan terlibat dalam gejala sosial. Mereka tidak sedar akan tindakan mereka boleh menjejaskan masa depan mereka. Okey. Okey. Bagus Okey. Memang yang ni kalau markah, ikut markah. Berapa cikgu? Boleh bagi dah 3 markah dah. Wah, Nampak markah tu? penuh. Markah penuh boleh dapat. Tahniah Xuanlin. Okey, markah penuh boleh dapat. Tapi cikgu juga akan kemukakan jawapan, cadangan jawapan cikgu. So lah. Boleh Boleh Okey. cikgu. Okey. So bila anda menjawab, anda harus menulis dalam ayat yang lengkap lah. Ayat tak perlu panjang tetapi ayat lengkap lah. Ya? So saya berasa sedih boleh, marah boleh, kecewa pun boleh. Tapi salah satu dah okey dah. Nampak? Dan alasan anda. Alasan saya lah. So alasan saya kata remaja tidak pentingkan. Kenapa you rasa sedih? Kenapa you rasa marah atau kecewa? Sebab remaja tidak mementingkan pelajaran dan terlibat dalam gejala sosial. Dan mereka langsung tak sedar tindakan mereka itu boleh menjejaskan masa hadapan mereka. So ayat kamu sepatutnya orang kata lebih padat, lepas tu lebih tepat. Nampak tu? Kita boleh nampak penggunaan perkataan yang menarik lah. Nampak tu? Okey, dapat. Ini yang soalan pertama lah. Bagus tadi murid cikgu.
Ya. Okey. Soalan seterusnya. Seterusnya, cikgu. Okey. Okey, ini berkaitan dengan penakulan moral. Okey, soalan ini berkaitan dengan penakulan moral lah, elemen atau dimensi moral lah. Okey. Berdasarkan tajuk berita di atas. Okey, berdasarkan tajuk berita di atas, didapati bahawa remaja masa ini telah mengabaikan nilai kerohanian dalam kehidupan. Nampak? Okey, mengabaikan nilai kerohanian. So, soalan dia adalah ramalkan 3 kesan pengabaian nilai kerohanian dalam kehidupan seharian. So, 3 kesan, so 3 markah diberi. Okey. Nampak? Dan Azura, murid-murid yang ada dekat rumah tu, okey, yang ni adalah tajuk yang dipelajari oleh anda. So, dia berkaitan dengan kandungan buku teks. So, kandungan dia lah. Nampak tu? So, kandungan maksudnya tak perlulah Azura, murid-murid kita hafal lah. Okey, tak mau. Boleh hafal bulat-bulat tak perlu. Oh, tak perlu Azan, ya. Baik, cikgu. hanya gunakan anda boleh membentuk ayat anda sendirilah. Baik, Lebih cikgu. kurang macam tu. Okey. Okey, baiklah. Oh, Okey. Ini rasanya tadi tak ada siapa okey, jawab tadi lagi, cikgu. Okey. So, cikgu nak salah seorang murid cikgu lah. Siapa yang nak Okey, jawab? siapa nak jawab boleh angkat tangan dah. So, yang tu saudari Vinosha. Vinosha. Okey. Antara 3 kesan pengabaian nilai kerohanian ialah remaja tidak mengikut ajaran agama, Okey. remaja langsung tidak mendengar nasihat ibu bapa atau guru, Okey. hidup remaja akan tidak sistematik. Okey. Okey, tepat jawapan yang diberi oleh Vinosha. Okey, tepat. Okey, tapi cikgu juga akan paparkanlah cadangan jawapan cikgu lah. Okey. So, kesannya okey, kesannya. So, anda tak perlu ulang balik soalan Okey, anda just kesan saja. Kesannya gaya hidup remaja akan berubah dan mula melampaui landasan agama. Ini adalah daripada elemen daripada buku teks tadilah. Nampak tu. So, mereka akan mula mengetepikan nasihat ibu bapa dan orang tua. Dan semua ini tindakan remaja ini akan menjadikan hidup mereka tidak tenteram. Dapat? Okey. So, soalan cikgu. seterusnya Azura. Tapi kita nak tanya dulu, cikgu. Vinosha tadi berapa cikgu nak bagi markah? Okey, yang tadi memang markah dia untuk soalan tadi. 3 markah memang Vinosha akan dapat 3 markah penuh. Tanya Vinosha. Okey? Okey, cikgu. Nampak? Seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya adalah berkaitan dengan dimensi lagi satulah, perlakuan moral. Perlakuan moral. Perlakuan means merujuk kepada tindakan. So, tindakan maksudnya cara. So, soalan dia, bagaimanakah nilai kerohanian dapat mengelakkan remaja daripada terjebak dalam gejala negatif? So, bagaimana, bila soalan itu ada kata tugas bagaimanakah means caralah. How? Cara dia. Nampak? So, cara dan soalan ini diberi hanya 2 markah sahaja. Maka cikgu nak salah seorang murid cikgu untuk mencuba jawab. Okey, giliran siapa? Okey. Divya. Okey. Betul, cikgu. Okey, Divya. Caranya nilai kerohanian akan membantu remaja menakuli antara baik dengan buruk setiap perlakuan yang dilakukan. Okey. Selain itu, nilai kerohanian juga akan mendorong remaja untuk mematuhi segala suruhan orang tua mereka, iaitu ibu bapa, kakak, abang dan nini dan datuk. Nini serta datuk. Okey, terima kasih. Macam mana, cikgu? Okey. Divya memanglah berhad dapat 2 markah penuh. Nampak tu. Tahniah, Divya. Okey. Okey. So, cikgu akan bagi cadangan jawapan cikgu. Okey. Okey. So, bila kita jawab, terus caranya. Okey, caranya nilai kerohanian akan mendorong remaja menjadikan ajaran agama sebagai panduan hidup mereka.
Selain itu, nilai ini juga akan merangsang remaja untuk mematuhi nasihat ibu bapa dan orang tua. Nampak tu? So maksudnya ayat yang cikgu gunakan itu adalah lebih tersusun. Nampak Betul. tu? Boleh tersusun. Dan kalau boleh ringkas, jawapan kamu perlulah lebih kurang ringkas lah. Nampak tu, ringkas, tak perlu panjang lebar. Gunakan ruang yang diberi. Jangan sampai anda gunakan ruang-ruang yang dah dalam muka surat itu dekat tepi-tepi pun nak tulis juga, tak perlu. Nampak tu? Ringkas, tepat pada kehendak soalan. Kalau caranya cukup. Baik, cikgu. Tak payah ulang balik soalan. Okey, ulang-ulang dapat? tau. Okey. Dan soalan yang Seterusnya, terakhir. cikgu. Okey, ini tak ada kena mengena dengan dimensi moral, tetapi ini adalah salah satu perkara yang sangat penting dalam moral. Moral maksudnya mesti ada nilai universal. So dia ada 18 nilai universal. Okey, so soalan dia, nyatakan 2 nilai universal yang perlu dihayati oleh remaja untuk mengelakkan diri mereka daripada terjebak dalam gejala negatif. So 2 markah, 2 nilai. Okey, yang terakhir saya nampak Rina. Rina, cikgu. Okey. Remaja haruslah mengamalkan nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Okey, bagus jawapan yang diberi. Tapi Azura, Rina ini ambil jalan pintas lah. Ada 2 nilai dalam nilai universal yang hampir semua pelajar dia tahu kalau dia gunakan jawapan tersebut hampir boleh dapat markah betul. Itu nilai rasional dan bertanggungjawab. Tetapi nasihat cikgu kepada murid-murid di rumah tu, jangan terlalu bergantung kepada 2 nilai inilah, rasional dan bertanggungjawab. Fikirkan nilai lain juga sebab ada 18 nilai. Baik, So cikgu. yang ni ambil jalan pintas lah. Sebab murid zaman sekarang suka jalan pintas. Ya, cikgu. Nampak nak tu? cepat. Okey, so remaja perlu mengamalkan nilai harga diri. Harga diri sebab kalau kamu buat sesuatu yang salah, imej kamu akan terjejas dan juga imej keluarga kamu akan terjejas. Maka itu nilai dia adalah harga diri. Lepas tu nilai rasional tadi Rina ada sebut, saya pun ada sebut. Nilai selain daripada itu adalah bila kita sudah mengabaikan nilai kerohanian, so apa berlaku adalah kadang-kala kita lakukan benda-benda yang tidak sedap dipandang mata lah. Maksudnya dari segi aspek beradab sopan itu langsung tak ada. Maka kalau anything kesopanan, ada satu nilai, kita panggil dia nilai hema tinggi. Baik, cikgu. So harga diri ada, hema tinggi ada, bukan rasional dan bertanggungjawab sahaja. Baik, cikgu. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Jadi, cikgu, saya nak minta lah cikgu kan, rujukan pula apa tu, rumusan untuk mata pelajaran kita hari ini, cikgu, secara ringkas, cikgu. Okey, secara ringkas. So nilai kerohanian itu adalah satu nilai yang patut kita amalkan dalam kehidupan. Ada satu perkara, jangan campur aduk nilai kerohanian dengan nilai universal lah. Dalam 18 nilai universal, dia tak ada pun nilai kerohanian di highlight. So ini adalah satu konsep dalam pendidikan moral dan Azura yang paling penting adalah ajaran agama. Ajaran agama, so sangat cikgu. penting. Baik, Dia adalah cikgu. segala-galanya. Betul, cikgu. Nampak tu Ya. Okey. Okey, cikgu. Jadi macam mana, cikgu, prestasi murid-murid kita hari ini, cikgu? Okey, prestasi secara keseluruhan sangat, saya tak panggil sangat memuaskan lah. Sangat baik. Nampak sangat Tanya baik. tepukan untuk diri sendiri. Hebat. Okey, murid-murid. Okey. Okey, so Dan maksudnya- cikgu, maksudnya, cikgu? Maksud dia mereka memang menguasai kandungan dengan baik. Kandungan pelajaran dengan okey, baik. bagus semua tahu. Okey. Jadi cikgu mungkin ada yang nak dapatkan bahan rujukan mata pelajaran kita hari ini. Kat mana, cikgu? Okey, untuk dapatkan bahan tambahan, murid-murid sekalian memang boleh melayari pelantar Delima KPM kita lah. Okey. Okey. Jadi cikgu selesai sudah mata pelajaran Okey. kita hari ini, cikgu. Harapnya murid-murid kat rumah semua faham apa yang diajar oleh cikgu. Nanti kalau keluar soalan boleh jawab dengan baik, Boleh? Thumbs up tanda setuju. Okey, cikgu. Okey. Dan terima kasih juga kepada semua murid-murid di rumah yang setia menonton. Nanti kita jumpa lagi, okey? Terima kasih juga kepada jurubahasa kita, Cikgu Lee. Terima kasih, Cikgu Suris. Okey. Kita jumpa lagi dalam Didik TV KPM. Bye-bye. Okey.